Okay, so kalau you tengok kepada gambar video tu tadi kan, dia ada cerita pasal simple harmonic motion. Okay, so simple harmonic motion kalau you tengok balik, dia adalah cakap adalah pergerakan lah, oscillation. We are talking about oscillation. Saya tutup dulu. Dia cakap dia adalah pergerakan oscillation lah, di mana dia bergerak. Ni dia daripada potential, kinetic, potential, kinetic, potential. So this is very important ya, konsep yang potential, kinetic ni. Sebab apa? Sebab you kena, dari sini you akan tahu bahawa potential hanya akan wujud bila dia dekat maksimum. Ni bila dia dekat maksimum and bila dia dekat compression. So itu adalah potential yang paling maksimum lah berlaku. Okay, so this is equilibrium. Okay, saya tak nak you confuse dengan perkataan equilibrium. Equilibrium is not a starting point. It's not initial point. Equilibrium tu adalah waktu without any stretched atau compression. So kena faham ya perkataan equilibrium, because your X adalah start daripada equilibrium position. Kena faham perkataan equilibrium. So equilibrium tu adalah waktu dia tidak stretched. So saya ulang balik awak tengok ni. Ini dia buat ni, turning point 1 ini masa dia compress. Ini turning point 2, itu masa dia expand. Ini equilibrium. So equilibrium, alamak laju lah pula dia punya video ni. Okay, okay kita tengok ni. Okay, so nampak tak equilibrium kat sini tengah-tengah. So kalau kita tengok pada kita punya ni pun, equilibrium you akan adalah start dekat ni kalau kita tengok, saya rasa you dah belajar kan kuliah kan? Dah belajar belum kan? Kuliah kan? Dah belajar kan? Dah ke belum? Diam pula dah. Dah. Tak dengar lah awak cakap. Saya perahankan betul lah. Okay, so kalau awak tengok kepada ni, equilibrium ni adalah di mana dia adalah waktu dia at rest. Maknanya waktu dia kalau you tak letakkan extension atau compression. Waktu you tidak meletakkan apa-apa, macam contohnya ni, you biar je, you ada string, you letak je bob, itu adalah equilibrium. So equilibrium ni adalah waktu without external atau external force lah, waktu dia at rest. Okay, and X, ingat ya, X you mesti adalah from equilibrium position. Kalau you tengok ni X, displacement from equilibrium position O. So kalau you tengok dekat sini, my X adalah start daripada equilibrium, X start daripada equilibrium, X adalah start daripada equilibrium. So make sure X awak adalah start daripada equilibrium position. Okay, so kita tengok lagi. Okay, kalau you tengok, ini awak akan ada dua amplitude lah. Satu amplitude dekat negatif, satu amplitude dekat positif lah. Okay, apa yang dia berlaku dekat sini, dia kata ini adalah berlaku dekat turning point ataupun berlaku dekat puncak. Moment of turning point ni adalah moment dia nak patah balik lah, turning. Apa maksud turning? Patah balik lah. So moment of turning point berlaku bila velocity is zero. So velocity jadi zero, so energy dia hanyalah depend pada elastik lah sahaja, sebab itu adalah case elastik. So kalau awak tengok ni, potential, kinetic, potential, turning balik, kinetic and then potential back. So kenapa cikgu tekankan yang benda ni? Sebab nanti akan ada soalan dia tanya A max dengan V max. So A max adalah berlaku dekat ni, dekat sini, dekat maksimum. Tapi V max hanyalah berlaku dekat equilibrium. Sebab there are some of you, sebab saya dah ada student yang student akan confuse dekat situ lah. Kejap ya, saya tunjuk ada tak. Ni. This one. Okay. Amax dia berlaku dekat puncak. Nampak tak? Dia berlaku dekat maximum. But Vmax happen at equilibrium. But our Vmax ada positive and negative. Because there are some students tanya cikgu kata Vmax berlaku dekat equilibrium, but why do we have positive negative? Positive negative here adalah represent dia punya direction. So direction dia negative adalah to the right, positive maksudnya positive to the right, negative adalah to the right. To the left, sorry. Okay. Faham tak? Faham. Okay, saya ulang balik benda ni sangat penting sebab saya takut awak tak faham yang tu. Okay, kalau kita ada pendulum kan, ini adalah equilibrium, X0. Mesti maksudnya adalah waktu dia tak apa bergerak. So yang ini adalah kosong, so ini dia gerak.
Okey, yang ini adalah positif X, yang ini adalah negatif X. So dekat sini adalah berlakunya potential sahaja. Dekat sini kinetik, kat sini adalah potential. So yang dekat sini Madam. Ya. Madam tengah present ke? Saya tengah present je. Sorry saya pergi Orang tengok nampak tekan video dia. je. Nampak video. Baik. Aduh. Ya. Stop. Okey. Saya dah balik matrik dah ni. Tuhan meriah matrik ni. Okey. Dengar tak suara saya ke bising ke apa? Dengar madam, Jelas dengar. je suara madam. Okay. Alright. So kalau awak tengok kepada ni kan, ini Amax, ini Vmax, ini Amax, ini Vmax, ini Amax. Okay, kalau you tengok ni, sebab kalau awak tengok dekat perkataan ni lah kan. Okay, Amax adalah berlaku dekat maksimum lah. Dekat dia bila dia tengok pendulum Bob ni dekat max. Tapi Vmax adalah berlaku bila dia dekat equilibrium. So jangan confuse ini dengan ini sebab student akan cakap cikgu Amax, kalau Amax mestilah Vmax. Yes, this is the linear, itu adalah linear. Ini this is not a linear, this is HM. So Amax is only happen at dia dekat puncak, dekat maximum amplitude atau dekat maximum displacement. But Vmax happen when it's in equilibrium. Okay, but there are some students, hari tu semalam saya terangkan, ada student lah, dia cakap pula. Then why do we have V positive and negative? Okay, why do we have Vmax positive and negative? Because it's the direction. So for negative, it's represent dia moving to the left. Kalau positif maksudnya dia tengah moving to the right. Kenapa Vmax adalah kat tengah-tengah ni equilibrium? Okay, tunjuk ni. Equilibrium adalah kosong. Sebab ingat balik video tadi yang saya bagi awak tadi tu, yang dia bagi tunjuk tadi kan. Ni. Kinetic energy berlaku hanya dekat equilibrium sahaja. Tapi potential berlaku sebab maksudnya bila dia sampai dekat sini dia dah stop. So that's why V dekat sini zero. Tapi dekat sini potential zero. Kenapa potential zero? Sebab X ini zero. Ini X zero. Bila X zero ini ada nilai. So dekat sini hanya ada kinetic energy maximum. Dekat sini ada potential energy X maximum. So yang itu kena take note lah. So bila soalan tanya dia suruh cari A max. Ingat dia berlaku dekat sama ada amplitude positif atau amplitude negatif lah. Tapi kalau dia minta Vmax, so jawapan dia mesti berlaku dekat equilibrium. Okay, how do we want to know is positive or negative? Is depend on where is moving lah. So kalau dia moving bergerak ke kiri, so dia akan jadi negatif. Kalau dia bergerak ke kanan, dia akan jadi positif. Macam mana nak tahu gerak ke kiri ke kanan? Okay, you akan tengok X. Nanti soalan dia akan cakap, okay, find velocity maximum. Find velocity bila dia adalah X dia adalah 5 cm. So 5 adalah positif. So kalau positif kita letak positif je lah. Tapi kalau dia kata find the velocity when the X is negative 5. So you have to put negative lah. Okay, saya takut awak confuse ini dengan ini. Jangan confuse. Dan video ni pun dah tunjukkan bahawa Kmax hanya berlaku dekat equilibrium. So jangan confuse yang itu. Okay, lepas tu yang saya suka satu lagi dia ada tunjuk ni. Ni. Dia ada tunjuk pergerakan. Kenapa pergerakan dia ni sama dengan circular motion? Okay, you tengok pergerakan ni. Pergerakan dia adalah dia kata it's weird comparison. Yes, I admit memang weird. Okay. So dia adalah spring ni kiri kanan. Sebenarnya dia menghasilkan circular motion. Okay, kita tengok kita ring ni dia pergi buat side. Tadi top ni side. So dia seolah-olah nampak pergi kiri kanan sama dengan spring tadi tu. So dia kata which is exactly as the same way. The same way lah. Okay, saya tunjuk balik. Okay, kita tengok ini kiri kanan. Dia pergi dekat maximum amplitude. Dia pergi balik at maximum amplitude. Sama jugalah. Okay, saya stop Saya stopkan dia. Dia stop. Nah, dia pergi balik tak? Saya stopkan dia. Okay, kita tengok kalau kita stopkan. Okay, stop. Okay, sekejap. Stop. So nampak ni. Bila dia dekat maximum amplitude, so dia berada di dekat maximum radius ni. Dia berada di sini. So that's why graf awak adalah boleh dianggap seperti circular motion lah. So that's why ini boleh seperti dianggap pergerakan circular motion. So yang ini akan ada dekat awak punya PowerPoint nanti. Okay, kita tengok PowerPoint. Dah, kita masuk PowerPoint ni. Sekejap Saya tutup balik Saya tutup balik. Kita bagi ni. Saya tak terangkan lagi kan HHM ni lagi kan?
Belum madam. Belum. Okay, kita masuk dulu. Apa itu HHM? Okay, so saya bagi video tadi itu idea lah apa itu HHM. So kalau ingat apa itu HHM, HHM tu adalah simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? Dia adalah kenapa apa maksud pergerakan ular alik? Awak tengoklah kalau you naik buai, dia akan atas bawah. Dia takkan atas bawah pergi jalan-jalan sampai rumah, tak ada. Dia pergerakan ular alik. Maksudnya macam father clock ni. Dia akan kanan, kiri. Kanan. Sama juga dengan spring, atas bawah. Tuning fork pun sama. You kalau you bukan you campak. You ketuk tuning fork tu, dia akan vibrate ni kiri kanan. So anything that is the motion is oscillate kiri kanan or up down, pergerakan dia kita panggil dia predict motion. This is HHM lah. Okay, HHM ni sangatlah penting sebab dia adalah second highest dalam PSPM. PSPM kalau tak silap saya markah dia besar. Mungkin dalam 10 markah rasanya, sangat besar. So dia nombor 2, nombor 1 adalah chapter 10 selepas ni. So chapter ni tolong fokus sebab dia markah dia sangat besar. Kalau kita tak boleh buat, habislah markah hilang banyak. Okay, so kita tengok kepada HHM. Okay, HHM ada dalam exam So kita ada 4 parameter, equation, graph dengan sistem. So kita akan pecah lah parameter, amplitude, period, frequency, equation. Nanti kita kena tahu dia punya macam mana nak kira, and then kita ada graph, kita ada 4 graph kita kena tahu, and then kita ada sistem lah, iaitu kita akan buat untuk mass spring dengan satu lagi mass on vertical spring. Kita ada 2, satu simple pendulum, satu lagi adalah mass spring. Ada 2 case lah, ada 2 case. Satu pendulum, satu adalah mass spring. Okay, apa SHM? Okay, so kalau you tengok dekat sini, they ask you to explain SHM, solve problem, derive. So kalau you tengok tiga-tiga ni, semua ni boleh keluar kat PSPM lah. Sebab explain, solve, kira, derive. Derive. Okay, derive ni maksudnya you kena tahu macam mana nak differentiate. Differentiate ini dan differentiate ni lah. Kena tahu lah macam mana nak differentiate dx over dt and dy over dt. Okay, so kita tengok tadi. Okay, bila you tengok video tadi, kenapa video tadi dia tak guna sin, dia guna cos. Okay, kalau kita tengok kan tadi video yang dia cakap tu kan, ni dia bagi tahu bahawa ni awak punya x adalah a cos theta. Okay, kenapa boleh a cos? Kenapa awak belajar sin? Okay, kenapa dia jadi cos? Sebab yang ini adalah dia start dengan amplitude. Maksudnya awak punya pergerakan ni bermula dengan angle lah, maksudnya dia start dekat maksimum. Dia dah start kat maksimum. Tapi kalau awak punya ni, you start dekat equilibrium. Okay, contohnya kita tengok sama-sama. Okay, lepas tu you kena derive, banyaklah kena derive, ini kena derive. Okay, emphasize the relationship, apply. Okay, banyak benda tu. Alright, so kita tengok apa itu HHM. Okay, HHM adalah predict motion without loss. Ingat tak tadi saya cakap dia mesti berulang alik. Maksudnya predict tu adalah kita boleh berkala. Predict motion maksudnya jadual berkala. Kan you ingat kan belajar chemistry, jadual berkala. Maksudnya you boleh pilih jadual predict table. Predict table tu you tahu helium lepas helium apa. You boleh agak you dah tahu dia punya susunan. Samalah juga dia predict motion, maksudnya dia adalah, dia tahu dia kiri akan kanan. Dia tak akan tiba-tiba kiri kanan lepas tu tiba-tiba dia pergi patas. No, dia mesti predict motion without loss of energy in which the acceleration of the body is proportional to the displacement from equilibrium position. Mesti from equilibrium position, x tu mesti daripada equilibrium position and directed towards to equilibrium position but in opposite direction. So A awak akan sama dengan negatif. Dia akan sama directly dengan X tapi kita akan letak negatif. Okay, kenapa kita letak negatif? Sebab dia mesti opposite direction. Okay, formula ni tak perlu derive. Formula ni akan ada, is given. So you tak perlu hafal. Okay, tapi you kena tahu A sentiasa opposite dengan negatif. Okay, kenapa pula opposite? Okay, kita tengok. Apa itu A? A adalah acceleration, omega adalah angular velocity atau nama lain dia angular frequency. Kenapa frequency? Sebab omega sama dengan 2 pi f. X, apa itu X? Displacement from equilibrium position. Okey, kita tengok. Apa maksud dia? Tak faham. Okey, cuba tengok ni. Dia
Ini equilibrium. Maksudnya ini adalah masa you letak je objek. Without structured you letak objek. So itu masuk equilibrium. Okay, so what happen bila you tarik? So bila you tarik, X dia ke kanan but your A is opposite direction. Kenapa A terbalik? Sebab A here is refer kepada restoring force. Restoring force untuk dia patah balik lah disebabkan oleh due to the spring. Faham tak yang ni? Faham madam. Okay. So, apa jadi pula kalau macam kes ni? Ni you tarik ke bawah. So, F awak akan jadi opposite. Opposite. Dia mesti A dengan X sentiasa opposite due to the restoring force ni lah. Sama dengan kes ni, pendulum you ke sana. So, dia akan, restoring force dia adalah ke sini lah. Dia akan tertarik because due to the restoring force, patah balik lah. Restoring force tu adalah force yang tersimpan. Sebab apa? Bila awak tarik, dia ada gain potential energy. So bila you lepaskan, dia punya force tertarik ke sana. Sebab apa tertarik ke sana? Sebab kinetic energy kat sini kosong. So restoring force dia nak pergi ke sana. Acceleration dia akan, tendency acceleration dia akan pergi ke sana. Sama juga dengan kes macam ni. Okay, awak tarik kan? Bila awak lepaskan, ke mana arah pergerakan box ni? Dia akan gerak ke kanan ke atau dia akan gerak ke kiri? Akan gerak ke kiri. Sebab dia ada restoring force. That's why bila you tarik pendulum, bila you lepaskan dia tak akan naik atas. Tiba-tiba naik sampai ke udara. Lepas tu tak latang lah. No, dia akan going back. Not due to the gravity. Awak tak boleh kata, oh because ada gravity. No, bukan. Cerita ni tak ada gravity. Cerita ni adalah due to the restoring force lah yang tersimpan. Dia tersimpan, dia tertarik, dia naik atas. Yang ni dia pergi patah balik. Yang ini dia pergi sana. Ini tak ada kaitan dengan gravity. So jangan confuse dengan gravity tu lah. Okay, thermodynamics, amplitude. Apa itu amplitude? Amplitude tu sebenarnya adalah maximum displacement. Katalah, okay, ni X adalah kosong. You tarik dia sampai X 10. So ini paling maksimum. So maksimum ni adalah kita panggil dia A. So kata kalau you baling kan, you main pendulum kan, you lepaskan, dia patah balik. Dia tak akan beyond 10 cm. 10 cm is the maximum. Dia tak akan patah balik. So that's why kalau ingat siapa yang pernah tengok YouTube yang paling famous lah, ada yang prof tu dia buat eksperimen dekat dalam dia punya lecture, dia baling satu bowling ball tu. Dia baling bowling ball tu and then dia sanggup duduk dekat bowling ball tu sebab dia percaya kat fizik. So apa jadi bila dia baling bowling ball tu, bowling tu tak akan kena muka dia. Kenapa tak kena muka dia? Sebab dia maksimum dia adalah dekat yang dia release tu. So kalau you duduk dekat more than the one amplitude, so bola tu tak akan kena you. Ada tak? Siapa-siapa ada tak tengok yang tu? Pernah. Benar madam. Benar kan? Rasanya famous tu video YouTube tu. Sebab dia percaya that is physics. Itulah simple harmonic motion. Dia tak akan pergi beyond. So that's why please kalau soalan awak nampak soalan tanya amplitude, macam contohnya dia bagi X sama dengan 10 sin omega T. Inilah A. So inilah amplitude. Dan jawapan X awak ni tak boleh lebih daripada A. Mesti kurang daripada 10. Kalau awak dapat, cikgu saya dapat jawapan saya 100.78 lah. Mesti awak salah kira ataupun awak tak tukar. Okay, calculator kena radian. Untuk ini kena calculator unit radian. So bila X awak ni nak tahu betul ke tak, tengok pada A. Kalau more than A memang salah lah apa awak buat tu. Sebab dia tak akan pergi beyond than A. Dia mesti less than equal to A or less than A. Okay, unit meter period. What is period? Time taken to complete one oscillation. Unit dia second. Okay, period adalah apa? Time masa diperlukan untuk satu cycle lah. Okay, yang ni biasalah. Frekuensi pun you tahulah unit dia hertz. Okay, ini semua biasa. Okay, apa itu displacement? Ini yang tadi yang saya tunjuk tadi itulah. Yang dia kata, sebenarnya HHM ni adalah circular motion. Yes, dia adalah uniform circular motion. Kenapa uniform motion? Sebab kalau you bayangkan tadi gambarkan dia buat spring tu kan, dia buat dalam bentuk side. Tadi at top dia buat dalam bentuk side. So dia sebenarnya menghasilkan pergerakan kiri kanan. So dari situ ini adalah masa dia equilibrium. Lepas tu dia naik, dia duduk kat amplitude. Lepas tu dia patah balik dekat equilibrium. Lepas tu dia pergi kat negative A. Lepas tu dia pergi kat kosong. Okay, macam yang saya, ni lah. Macam contohnya ni tadi. Ni. Ini yang ditunjuk tu lah. So kalau awak tengok apa kat situ pula dah. Ni yang ditunjuk ni lah.
kiri kanan, sebenarnya dia adalah menghasilkan bentuk sekular. Memang weird lah, memang mula-mula kita tak percaya. Cuba tengok ni axis dia. Bila saya stopkan dekat sini, tengok dia duduk kat sini. Sebenarnya dia adalah sejenis circular motion lah. Cuma kita akan daripada top ni kita buat jadi side. Bila buat side, nampak tak? Sebenarnya patutnya dia buat bentuk sekular. Tapi bila side, sebenarnya dia adalah kiri kanan. Kiri kanan. Back forth in a straight line. So that's why dia adalah sejenis circular motion. So HHM boleh kita translatekan dia dalam circular motion. Okay, so daripada itulah bila you start your object, start daripada equilibrium dan you naik ke amplitude, your graph akan jadi bentuk sine. Ni graph sine. So dari sini akan terbitlah formula. Okay, terbitlah formula. Ini formula ini. X equals to A sin omega T. Okay, dalam video tadi kenapa cos? Sebab dia start dekat amplitude, dia tak bukan start dari equilibrium. So that's why dia cos. Tapi dalam case awak tadi, case yang gambar tadi tu dia start dekat equilibrium. So kalau awak tengok tadi, tengok ni bila theta kosong equilibrium lah. So X dia kosong. Maksudnya dia duduk dekat equilibrium. Tapi kalau cos, graf dia macam mana? Maksudnya bila theta dia kosong, dia tak duduk dekat kosong, dia duduk dekat A. So that's why graf dia akan jadi cos. Maksudnya dia dilepaskan di sini. Sebenarnya memang kalau kita buat eksperimen, nanti you buat eksperimen, you akan lepaskan dekat amplitude. So ini sebenarnya akan menghasilkan cos lah, cos graf, bukan sin graf. Sin graf berlaku bila dia adalah dekat equilibrium. Dia starting dia adalah start daripada equilibrium. Okay, so itu adalah X tu adalah displacement for equilibrium, A omega angular frequency, T time, P adalah initial phase angle atau phase constant. Jangan confuse antara, satu lagi ada ni. Ini dengan ini. Ramai yang confuse antara ini. Ini phase. What is phase? Phase tu fasa. Fasa dia. Maksudnya fasa dia macam mana keadaan dia. Dia tengah macam fasa tu kita tahu macam anak bulan ke, bulan mengembang ke, macam tu lah fasa-fasa bulan. Fasa tu adalah phase. Initial phase angle tu adalah permulaan fasa itu. Dan kita boleh panggil nama dia lain adalah phase constant. So jangan confuse terms ni. Okay, apa itu phase? Okay, apa phase? Unit dia mesti dalam radian Phase tu adalah omega T plus V. Okay, apa itu initial phase? Initial phase adalah indicate the starting point of HHM bila T kosong. Okay, apa jadi kalau phase you zero? Maksudnya dia start daripada equilibrium. So kalau saya ada graph, saya punya graph macam ni, maksudnya V saya dekat sini kosong lah sebab dia start daripada equilibrium. Okay, apa jadi pula kalau phase saya tak start daripada equilibrium? Maksudnya contoh ni T kosong, X adalah positif A. So graf saya bila T kosong, dia duduk dekat A. So graf dia macam ni. So dia tak start dekat equilibrium. Yang ini dia adalah start dekat puncak. So sebenarnya graf ni adalah graf cos. Tetapi awak nak buat dia juga dia dalam bentuk sin. Yes, boleh. You boleh buat dia dalam bentuk sin. Okay, awak ganti je. Okay, awak gantikan je T ni sama dengan kosong. Okay, kosong. X ni awak gantikan je sama dengan A. So A bahagi A dapat 1. So nanti tekan sin, shift sin, V dapat 90 degree. So 90 degree tu kena tukar kepada radian sebab chapter 9 ni terus kena tukar everything dalam unit mode radian So you akan dapatlah formula terbitan adalah ini. So inilah formula yang akan pakailah. Okey, tapi kita tak nak pakai formula ni sebenarnya. Kita akan pakai formula ni. Sebab formula ni lagi senang. Sebab you dah tahu dah kalau dia start dengan amplitude, dia akan jadi cos. Okey, yang ini saya akan terus samakan dia dengan graf. Okey, dengan graf Okey. Kalau awak tengok dekat sini, okey, ini saya ada bagi ni. Saya ada bagi ni. Bawa keluarkan ni. Kita nak buat sama-sama ni. Terus masuk dengan graf sekali. Saya harap awak dah ni lah kan, print lah, tak tahulah kalau tak print terpulanglah kepada awak. Tapi yang ni saya dah bagi, okey, yang ini saya terus masuk sekali dengan nak lukis graf. Okey, kalau awak tengok dekat sini, semua ni start dengan sin. Sebab apa? Awak punya starting
selalunya sin, tapi boleh jadi cos kalau dia bukan berada di equilibrium. Okey. Contoh yang pertama, ini kita tengok kes pertama X sama dengan A sin omega T plus phi dan dia kata phi 0. Apa maksud phi 0? Maksudnya dia berada dekat equilibrium. Maksudnya dia starting point dia adalah start dekat equilibrium. Okey, apa jadi kat formula baru saya? Okey, saya ganti je phi ni sama dengan kosong. So dia akan jadi A sin omega T plus 0. So formula saya akan jadi A sin omega T. So this is my equation lah yang akan jadi. Okey, dalam learning outcome 3 you kena tahu graph. Okey, so saya terus masuk graph graph X lawan T. Okey, saya buat lukis graph X meter, T second. So ini, buat macam ni satu markah. Sin, macam mana bentuk sin? Madam, Ya. ganggu tapi saya rasa Madam belum bagi lagi yang Saya tak Madam bagi tunjuk ke? ni. Saya rasa belum. Saya tak bagi ke? Saya bagi tak? Awak P apa? P6 P7 Ya Madam. Tak bagi. Aduh, okey. Sekejap. Saya bagi kat P siapa? P pening lah. Banyak file, bukan file. Dia gambar. File. Forward. Okey. Okay, tengok ni saya tak bagi. Tak apalah kalau saya tak bagi nanti awak buat balik lah Yang ni tak apalah tengok dulu nanti awak lukis. Yang ini saya nak awak tampal dekat dalam short note supaya awak tahu macam mana lukisan dia. Okay, so graf awak ni, so nanti apa jadi kat graf awak ni, ini graf sin. Sin graf dia S, macam S. So maksudnya bila T kosong, X dia pun kosong sebab dia start dekat equilibrium. Maksudnya bila T kosong, X dia kosong. Dia start kat equilibrium. So dia bermula di sini lah. So graf S, so macam ni. Buat satu cycle je. Buat satu cycle sahaja. So ini awak letak A, ini awak letak negatif A. Sebab dia akan gerak ke kanan, ke kiri. Equilibrium, kanan, balik equilibrium, kiri, equilibrium. So satu cycle ni period. Dalam exam awak takkan buat macam ni. Awak akan letak nilai. A ada nilai. Contohnya dia bagi X sama dengan 7 sin 5T. So awak akan letak A 7. Tulis 7 kat sini. Yang ini negatif 7. T ni kena carilah guna omega. Yang ini general. Yang ni saya bagi tunjuk ni adalah benda yang general. So tak kisahlah apa-apa nombor dia bagi nanti awak boleh buat. So kalau awak nampak soalan phi adalah 0, maksudnya dia duduk kat equilibrium lah. So dia tak ada initial phase. Phi ni macam mana? Okey, phi ni katakanlah ini adalah X lawan T kan. Okey, ini amplitude, ini kosong. Dia berada di sini. Starting point awak macam ni. Inilah phi. Phi ni bermaksud dia duduk di antara A dengan kosong. Ataupun dia berada di A kalau you nak buat dia dia adalah apa? Dia adalah sin. Nanti kita tengok soalan lain contohnya. So phi ni dia kosong, dia ada kat bawah lah. Kalau dia berada di antara, kalau dia ada kat puncak, dia adalah A lah. Itu maksud phi. Phi ni adalah starting dia. Starting bila T kosong, dia duduk kat mana. Itulah phi. Okay. Kita tengok pula yang ini. X sama dengan A sin omega T plus phi. Okay, bila T kosong, X adalah positif A. Maksudnya dalam kes ni, okay, yang ini dia duduk dekat equilibrium lah, kosong. Yang ini saya buat pendulum dia duduk dekat positif A. Dia duduk dekat amplitude. So kalau saya lah kalau orang yang dah bijak, dia akan tahu, oh ini dia maksudnya dia graf cos. So saya akan buat X sama dengan A cos omega T. So saya akan tukar sin ni jadi cos. Okey, macam mana sin ni boleh jadi cos? Okey, yang ini adalah cara dia nak tunjuk lah Okey, phi awak ni tak tahu. Okey, kita tak tahu berapa kan. Okey, macam mana nak cari phi tu berapa? Okey, kita kena gunalah formula. So saya masukkan nilai X sama dengan A sin omega T plus phi. Dia bagi tahu T kosong. So nanti saya akan masukkan T kosong lah. Saya tak boleh nak macam mana nak buat ruang kat sini pun tak ada. Saya buat kat tepi ni. Okay. So X sama dengan A sin omega T plus phi. Okay, ni formula dia kan. So T kosong. A X adalah positif A. So X ni
A, positif A. Ini A. Sin omega 0 plus phi. Ya, mana cikgu dapat X positif A? Ni X positif A dia cakap. Maksudnya dia start dekat maximum amplitude. A bahagi A 1 sama dengan sin kosong plus phi. Kosong plus phi dapat apa? Phi. Okay, so saya kena shift 1 dapat apa? Okay, shift 1 ni maksudnya saya kena cari nilai apa yang dapat 1. Okay, so saya keluar kalkulator. Mana kalkulator? Okay, kalkulator saya. So saya tukar kalkulator. Okay, alright. So kalau kita tengok dekat sini. Okay, ni saya dah buat mode radian. Sebab apa kalkulator untuk chapter ni memang kena radian So macam mana nak tukar mode radian? Okay, awak pergi dekat shift. Ya, on balik. On balik. Awak pergi dekat shift setup. Nampak tak angle unit? So tekan 2, angle unit. Okay, lepas tu ada degree, radian, degree. So kita ambil 2 lah, radian. So make sure daripada only 2 je chapter kita pakai unit radian. Chapter 9 dengan 10. So 9 dengan 10 kena calculator unit radian. Mesti ingat tukar calculator unit radian. So saya nak cari sin 1. So saya tekan shift, sin 1 dapat apa? So saya akan dapat ni lah, alamak. Saya akan dapat pi over 2. So maknanya phi saya adalah pi over 2. So kat sini saya akan tulislah pi over 2. Faham tak tu? Boleh tak? Boleh madam, boleh. Okay. So awak dah dapat jawapan ni kan? So awak kena terbitkanlah formula baru awak. So X sama dengan A sin omega T plus pi over 2. So inilah equation baru awak. So phi dah tahulah, maksudnya bila phi adalah pi over 2 kalau bila T kosong X adalah dekat amplitude maksimum. Tapi bila phi kosong dia duduk dekat equilibrium lah. Ni dia duduk dekat equilibrium. Yang ini dia duduk dekat puncak. So satu lagi formula O X sama dengan A cos omega T. Okay, macam mana madam tahu ini formula dia ni? Lukislah. Kita lukis X meter, T second. Okay, awak tengok ni So saya akan buat bila T kosong, nampak tak? T kosong, X duduk dekat A. Dia duduk kat puncak. So graf saya bukan graf sin, graf saya macam ni. Puncak berakhir dengan puncak. Make sure buat satu cycle awak jangan nak buat separuh cycle. Kalau puncak mesti berakhir dengan puncak. Top end with top, trough end with trough. Jangan buat 3/4 cycle. Dia mesti satu cycle sebab we want to stop here with period. Okay, yang ini A, yang ini kita label lah negative A. So, cuba tengok graf ni. Graf ni graf apa? Yes, graf cos. That's why saya akan letak cos lah. So kalau exam saya akan guna ni. Saya tak nak guna ni. Pening kepala banyak sangat. Betul lah apalah. Nak tekan kalkulator pun banyak macam. So ini lagi senang lah. Dia all lah. Nak pilih salah satu pun boleh. Tak kisah. Okay, saya buat lagi contoh satu lagi. Kalau siapa yang tak faham. Okay, T kosong. X is negative A. Maksudnya macam mana? Imaginasi you macam mana? Dia duduk sebelah kiri. Maksudnya X dia duduk sebelah kiri. Dia tak duduk kat equilibrium. Dia duduk sebelah kiri. Maksudnya you tarik pendulum you duduk belah kiri. Okay. So what happened? So again you tahu, cikgu ini graf cos. Yes, this is graf cos. So kita dah predict sebenarnya ini adalah graf cos. Betul graf cos. Tetapi dia duduk belah kiri. So dia akan jadi negatif. So sebenarnya you akan tahu juga graf awak akan macam mana kat bawah lah. Okay, tapi kita nak tunjuklah phi ni macam mana kan. Okay. So macam mana nak cari phi ni? Okay, kita tekanlah calculator. Marilah kita tekan calculator. Bukan tekan calculator, kita buat equation lah. So X sama dengan A sin omega T plus phi. Okay. So T saya kosong. So saya masukkan T kosong. X saya negatif A. So saya akan masukkan X ni negatif A. So A sin omega kosong plus phi. So kosong-kosong lah.
So saya akan dapat negatif A bahagi A ni bawa ke sana. So dapat negatif 1 sin phi. Ni saya dapat ni. So saya keluarkan kalkulator, shift negatif 1. Okay, negatif 1. So jawapan saya akan dapat negatif pi over 2. Okay, sebenarnya awak akan dua jawapan lah. Phi awak akan dapat negatif pi over 2 atau 3 pi over 2. Kenapa ada dua pula cikgu? Okey, yang ini adalah sebenarnya 200 kalau kita guna kalkulator bukan mode ni lah. Okey, apa nak tekan ni sekejap. Kita bukan guna mode degree. Degree 1, okey. Okey, sin kosong akan dapat kosong. Sin 90 akan dapat 1. Ni lah sin 90 tadi awak dapat 1. Nampak 1 ni. Ni 1. Ni kan 90 darjah. 90 darjah dapat 1. Okey, sin 180 awak akan dapat kosong balik. Okey, saya nak negatif 1. So satu lagi adalah sin 270. Sebab dia satu pecah 4 kan negatif 1. So sin 270 adalah 3 pi per 2. Okey, kenapa kalkulator bagi negatif pi over 2? Okey, yang inilah yang awak akan tengok graf tu boleh bergerak shift to the left atau to the right ni. Dekat sini. Kalau awak dah tengok nota lah, saya tak tahulah awak tengok ke tak tengok. Lukis graf. Saya dah terus pinjam lukis graf ni So if you look at your graph, dia ada satu dia punya ni, dia ada cakap tak mau gerak dah situ sekejap. Saya tutup ni. Charge. Dia ada cakap dekat sini. If phi is negative value, meaning your graph is shift to the left. If your phi is positive value, meaning your graph is shift to the right. Siapa ada tengok nota ni ada rule yang ini lah. Okay, rule ni apa maksud dia? Okay, kita tengok balik ni. So you akan ada dua pilihan, iaitu sama ada you nak guna to the right atau to the left. So ini jawapan dia akan ada dua lah. Satu negative pi over 2, satu lagi 3 pi over 2. So equation awak akan ada 3, iaitu x sama dengan a sin omega t minus pi over 2 or a sin omega t plus 3 pi over 2 or x sama dengan negative a cos omega t. Okay. So awak tengok ada 3 pula equation. Okay, macam mana boleh dapat 3 equation ni? Sebab inilah. Sebab bila kita tekan kalkulator untuk dapatkan sin negatif 1 ada dua jawapan. Okay, graf. Macam mana graf dia pula? Okay, graf dia tak susah pun. Graf dia tak susah. Jangan ni. Okay, so bila t kosong, so a dia adalah negatif a here. So dia start dekat sini bawah. So dia akan jadi bawah naik atas, stop balik. Kat bawah akan berakhir di bawah. So this is your period. So nampak tak ni satu cycle. So ini akan jadi negatif A. So yang ini kalau awak tengok sebenarnya dia adalah graf apa? Dia adalah graf ni. So that's why saya lagi suka awak buat yang ini. Tak ada pi-pi ni. Pi-pi ni pening kepala sebenarnya. So graf dia macam ni lah, senang. Okay. Macam mana daripada ini dengan ini nak dapat graf ni? Okay. Saya akan jawab terus shifting lah ni. Okay, shifting. Okay, itu yang masuk tadi shift ke kiri atau ke kanan. Okay, awak tengok ni Kata kalau formula awak adalah A sin omega t plus 3 pi over 2. Okay, saya buat yang atas dulu lah, pi over 2. Yang atas ni, yang mula-mula saya buat ni. Okay, ni. Macam mana nak tahu graf dia macam mana? You tak tahu. Cikgu saya tak tahu ni graf ni macam mana nak lukis. Okay, pertama sekali awak kena lukis graf sin dulu. So X lawan T, ini graf sin. Ini graf original sin. Disebabkan ada pi over 2, maksudnya graf awak ni akan di-shift ke kanan. Awak kena gerakkan dia ke kanan. Okey, awak gerak yang mana? Awak gerak part C ni, part CY. So awak gerakkan dia sebanyak pi over 2. Okey, awak tengok ni ini sebenarnya adalah satu cycle. Ini adalah atas. Yang ini adalah bawah. So dia membuat bentuk satu cycle.
So satu cycle boleh pecah 4, iaitu yang ini pi over 2, yang ini pi, yang ini 3 pi over 2, yang ini 2 pi. Ataupun dalam arti kata lain 90 darjah, 180, 270, 360 darjah. Kan ni angle. So saya kena shift sebanyak berapa pi over 2 ke kanan. So pi over 2 adalah 90 darjah ni, 90 darjah. So saya kena shiftkan dia sampai 90 darjah. So graf saya akan stop dekat sini. Ni paksi ni akan stop dekat sini. Maksudnya kalau saya ambil pembaris, saya gerakkan dia. So starting point saya akan macam ni lah. So graf baru saya akan jadi macam ni. So sama tak dengan ni? Yes, sama. So inilah graf kalau dia adalah x equals to a sin omega t plus pi over 2. So graf awak akan jadi macam ni. Okey, tak faham lagi kan? Okey, memang tak faham sebab apa benda ni benda yang baru belajar. Okey. So, saya buat yang ni pula. Ni nombor 3 ni X sama dengan A sin, saya buat omega T minus pi over 2. Okey. Graf saya mesti dapat ni tau. Ni mesti ini graf dia. Ini jawapan dia adalah ini. Okey. Apa pertama sekali saya buat? Saya akan buat graf sin. Okey, buat graf sin dulu. Graf sin. Okey. Dia shift ke mana? Ke kiri sebab dia negatif. Berapa banyak pi over 2? Okey, apa yang awak kena buat? Awak kena tolak dia. Ni, benda ni awak kena tolakkan dia ke sana. Okey, tapi tak ada gambar. So awak kena sambung. Sambung cycle. Dia kan masuk cycle. Okey, awak akan tolakkan dia ni sebanyak pi over 2. Pi over 2 lah ni. Kan 90 darjah. So graf saya akan berstarting dekat bawah ni. So graf saya akan jadi bentuk macam ni. Sama lah ni. Boleh tak? Boleh tak masuk shifting tu? Shifting tu maksud kita gerakkan kita punya y-axis tu. So y-axis ni kita gerakkan dia. Graf dia macam ni. So y-axis ni saya padam. So saya tarikkan dia 90 darjah ke sini. Okay, tak faham tak? Okay, tak faham tak apa. Kita buat lagi. Okay, ini 3 pi over 2. Okay, kali ni tambah 3 pi over 2. Okay, 3 pi over 2 Masih lagi guna graf sin. Okay, saya nak gerak ke kiri ke kanan? Ke kanan sebab dia positif kan. Okey, saya akan gerak ke kanan. Berapa banyak gerakan saya kena buat? Berapa kali fasa yang saya kena lalu? Satu fasa ke dua fasa? Kan kita satu fasa satu kitaran ada 4 fasa. So berapa fasa saya kena lalui? 3. Yes. So I have to shift 3 kali lah. 1, 2, 3. So dia stop dekat sini. So graf saya saya buang ni akan bermula macam ni. So saya tarik. So dia akan bermula kat bawah. So macam ni. Sama tak dengan ni? Sama lah cikgu. Ya, sama. Faham tak shifting ni sekarang? Faham. Madam, maksudnya yang kita dapat equation tu, kita buang yang kita tu start dengan yang tinggal lagi sikit tu ke? Start daripada yang gerakan paksi Y tu. So macam contohnya yang tinggal yang inilah kan, sebab awak dah shift 1, 2, 3, so tinggal ni. Awak janganlah lukis ini je, dia kena satu pasal yang lengkap. So buat satu tambah sampai kalau dia bermula dengan bermula dengan truth, so dia akan berakhir dengan truth. Sebab awak kena buat sampai satu cycle. Okay madam. Okay, boleh faham shifting, ini masuk shifting. This is the meaning of shifting yang ni awak belajar ni. Dia kata rule dia kalau phi u negatif, so dia akan shift to the left. Kalau positif dia akan shift to the right. Okay, tetapi sebenarnya shifting ni kita tak akan pakai. Kenapa kita tak akan pakai? Sebab saya akan ajar awak cara guna nilai. Shifting ni boleh pakai kalau dia adalah case concept lah. Ataupun dia mungkin keluar pas dekat soalan UPS. Boleh lah.
Selalunya kalau soalan yang tak ada nilai, soalan dia bagi macam ni, dia tak ada nilai. Kalau ada nilai, apa yang kita akan buat? Kita akan masukkan nilai tu satu-satu. Macam mana masukkan nilai satu-satu? Tak faham lah cikgu. Okey, contohnya dia bagi formula ni. Okey, ini general tau. Okey, dia contohnya dia bagi 8 sin 7t tambah 3 pi over 2. Okey, dia kata lukis graf. Okey, awak tak payahlah nak pening-pening kepala sebab apa? Awak ada nilai T. Okey, awak akan start dengan T kosong dulu. So awak masukkan T kosong, awak kira, awak dah pakai X. Katalah X start dengan 8. X start dengan 8. Awak kira ni bila T kosong X 8. So graf awak dah tahu dah. Bila T kosong, X saya adalah 8. So graf saya macam ni cikgu. Kenapa graf saya macam ni? Macam mana cikgu tahu graf macam ni? Faham tak? Kau tak faham apa saya cakap? Faham tak? Macam mana cikgu tahu? Okay, kan contohnya exam dia bagi nilai macam ni. Okay, saya masukkan. Kenapa cikgu start dengan T kosong? Sebab everything mesti time start dengan kosong. Mana boleh time tak start dengan kosong? Okay, bila time ada T kosong, so saya masuk kira saya dapat X8. So 8 lah sini. Okay, 8 sini. So awak rasa lepas 8 dia akan pergi mana? Kalau dia berada dekat puncak, lepas ni dia nak pergi mana? Kan dia predict motion. Awak dah boleh predict. Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke kanan. 8 tu dekat puncak. Lepas kat 8 ni maksudnya kalau saya ada pendulum, dia berada dekat puncak 8. So lepas 8 dia akan pergi mana? Dia akan turun. Dia akan turun pergi mana? Pergi rumah. Dia akan turun pergi mana? Apa nama binatang? Apa nama dia ni? Cepat beritahu saya. Apa nama dia ni? Equilibrium. Equilibrium. Yes, equilibrium. Faham tak? Dia akan turun. Dia tak akan gerak-gerak naik atas lagi sebab dia dah capai 8. 8 ni apa? Amplitude. Amplitude. Kan 8 ni amplitude. So bila dia dah ada kat amplitude, dia akan turun. Turun ke mana? Tak tahu cikgu turun ke mana. Turun ke equilibrium lah. Dia back balik ke equilibrium. And then dia pergi negatif 8. And then dia back to equilibrium. And then dia back to 8 balik. So ini kita akan panggil dia one cycle. Boleh tak? Boleh tak? Nampak tak idea tu? Nampak madam. Nampak madam. Awak nampak tahu idea ni memang dia macam apa bonda lah cikgu ni. Tapi itulah sebenarnya dia nak cerita pergerakan, ulang alik pergerakan 808, negatif 8, negatif 8, kosong, negatif 8. Macam tu. Okey, yang shifting tu siapa faham lah bagus. Siapa yang tak faham tak apa, jangan risau, you akan masukkan nilai sebenarnya. Tapi kalau tanya kat UPS you kena tahulah pasal shifting tu. Sebab UPS kan konsep. So kalau untuk PSPM saya rasa dia tak akan tanya you pasal shifting, tapi dia akan suruh you kira. So you kena kira. Okey, contohnya pula kan, katakanlah kan. Okey, ini kes senang iaitu awak dapat 8. Awak kira-kira, awak masuk-masuk, make sure calculator mode ready Awak kira-kira X awak dapat kosong. Okey, maksudnya bila T awak kosong, X awak kosong, dia duduk kat sini. Alamak cikgu saya tak tahulah dia nak gerak atas ke gerak bawah. Yes, you tak tahu. So apa yang you kena buat, you kena cari yang nombor 2 lah. So you kena cari nombor 2. Macam mana nak cari nombor 2? Okey, period ni kita akan pecah sama juga macam tadi 4. Kita akan pecah dia kepada 4 cycle. Iaitu kosong, kosong. Lepas tu bila sampai sini kita akan pecah dia T over 4. T over 4. Kita pecahkan dia. Sekejap, sorry saya lukis apa ni. Okey, kita akan pecah kepada 4. Kosong. Kat sini T over 4. 3T over 4. Kan? 2T over 4. 3T over 4, 4T over 4. Saya ulang balik Okey, kalau ingat tak tadi kosong, 90 darjah, 180, 270, stroke 360, satu cycle ataupun this one pi over 2, pi. This one 3 pi over 2. This one we call it as 2 pi. Okay. Sama juga dengan period because this adalah bentuk circular motion. So kita akan pecah kosong, kita pecah period T over 4 sebab kita boleh pecah 4 bahagian. So saya akan pecahkan T over 4, 2T over 4, 3T over 4, T. Tapi saya tak akan cari semua, saya nak cari yang ni, the next one.
So saya kena carilah T/4 masukkan nilai. Nanti kita buat sama-sama lah. Okey, contohnya katakanlah X dapat 8. Sebab saya nak kena cepat ini. Itu nanti kita tengok sama-sama. Kata X dapat 8. Okey, so maksudnya saya tahu bila T/4 saya duduk kat 8. Sini. So graf saya adalah, tak perlulah cari yang lain. Yang lain boleh padam. Yang lain tu boleh padam. So awak dah tahu dah graf awak bentuk dia macam ni. Maksudnya awak perlu cari 2 sahajalah. Tak perlu cari semua. Dapat period. Settle. Okay. So itu kalau dia bagi nilai lah. So nilai nanti you masuk, you kena kira, carikan dia. Okay, tak apa. Kita belum masuk lagi tu lagi. Okay, kita masuk pula ni graf ni. Graf tak habis lagi ni. Okay, so kita masuk kepada ni. X equals to A sin omega t plus V when t 0 x 0. Bukan kat equilibrium ke? Tapi dia kata V adalah negative V max. Tak faham. Okay, kalau kita tengok dekat awak punya nota kuliah. Ada tau kat nota kuliah awak ni cerita. Tak tahulah awak baca ke tak baca nota kuliah awak tu. Ni. Bila t kosong, x kosong, dia kata V adalah negative Vx. Maksudnya dia bukan ke kiri, dia pergi ke kanan. Bukan dia pergi ke kanan. Dia bukan pergi ke kiri, dia tengah gerak ke kanan. Ingat tak saya cakap tadi, Vmax akan berlaku dekat equilibrium. Tapi dia hanya boleh ada 2, positif, negatif. Positif maksudnya dia ke kanan. Kalau negatif dia patah balik. Okey, apa yang berlaku dekat sini? So X sama dengan A sin omega T akan jadi plus minus pi. Ataupun kita akan letak dia negatif lah. Kenapa dia negatif? Sebab dia ke kiri. So yang ni nanti kita akan buat ni. Phi awak. Phi awak ni akan ada 2 lah sub pi. Okey, kalau saya tak akan buat phi ni. Saya akan terus buat negatif A sin omega T. Kenapa negatif? Sebab dia ke kiri. Negatif. Dia berada di mana? Disebabkan perkataan maksimum dia duduk dekat equilibrium. Sebab ingat tak tadi V maksimum berlaku dekat mana? Equilibrium. Saya cakap dah tadi, V maksimum berlaku dekat equilibrium. So that's why negatif lah. Okay. Phi. Kalau siapa-siapa yang nak cari phi boleh awak kira lah. So X sama dengan A sin omega T plus phi. Okay, ni kita kira masukkan. T kosong. Kosong lah. X kosong. Okay, so awak akan dapat kosong sama dengan A sin phi. Awak akan dapat formula ni. Saya masukkan nilai ni. Okay, kosong bahagi A, kosong lah. So sin phi. Okay, so saya kena cari phi apa dapat kosong. Ingat tak tadi? Phi apa dapat kosong? Iaitu masa dia kosong ataupun 180 darjah. Kan? Betul tak? Masa dia 180 darjah ataupun semasa dia kosong. Saya tak boleh pilih kosong. Kenapa saya tak boleh pilih kosong? Sebab kalau saya pilih kosong, dia mesti kena gerak ke kanan. So jawapan yang saya akan pilih adalah 180. So 180 adalah sama dengan pi. So that's why my phi ni adalah pi. So equation saya akan jadi A sin omega T plus pi. Tapi kalau awak tengok dekat nota kan, dia ada tulis kan positif negatif. Kenapa dia ada positif negatif? Sebab dia boleh shift ke kiri atau ke kanan, awak akan dapat sama. Okey, kita tengok yang shifting ni. Sebab awak dah terror shifting kan, awak dah faham shifting. Katakanlah awak dah faham lah, saya tak tahulah siapa yang faham ke tak faham ni. Okey, saya nak buat guna shifting Okey, so saya punya formula adalah ini. X sama dengan A sin omega T plus pi. Okey, ini saya nak guna shifting. Saya tengok sin. So graf saya bentuk sin. Okey. Saya nak shift ke mana? Ke kiri ke kanan? Ke kiri ke kanan? Ya, sebab positif. Berapa banyak saya kena shift? 2 fasa. Bagus. 2 tau. Ini pi. Kalau pi over 2, 1. So 2. 1, 2. Ni. Saya kena start dia macam ni. Kat sini. So graf saya adalah graf sini. Inilah graf saya. So kalau awak tengok, kalau saya buat yang ni bawah ni. So graf saya adalah graf negatif sin ni
graf negative sign lah, betul lah. Meter, T, second. So ini period, ini kosong, ini jangan lupa negatif A, ini A. Okey. Kenapa dia ada plus and minus? Okey, mari kita buat pula kalau dia minus. Okey, kita buat pula kalau dia minus. So, maksudnya gambar saya macam ni kan, sign original kan. So, kalau negatif kita nak shift dia ke mana? Ke kiri ke kanan negatif? Kiri. Ke kiri, bagus. Ke kiri, alamak cikgu saya nak ke kiri tapi tak ada dia punya lakaran. Tambahkan lakaran awak sendirilah. Macam mana cikgu tahu macam ni? Ya, ingat tak saya cakap tadi, dia ulang alik. Dia adalah pergerakan yang sama. Kiri kanan. So mesti akan bersambung. Dia macam tu. Dia takkan, cikgu dia macam ni, lepas ni dia zigzag tu. Lepas ni dia triangle. No, itu bukan predict motion. Dia mesti sama sign. Dia sampai habis lah. Sampai energi tak ada lah. Okay. So saya nak shift berapa? 2 kali lah. So 1, 2. 2. Saya akan shift 2 kali. Okey. Yang ini kalau negatif awak tengok saya bukan ambil yang ni dia bukan ambil ke belakang. Saya takut awak ambil ke belakang. Okey, saya padam yang ni. Ni saya gerakkan dia 1, 2. So ini starting point saya. Jangan ambil yang ni ini tak ada ni. So buang ni. Ni buang. So starting point saya adalah ni. Samalah ni. Ke bawah ni. So ini yang saya akan ambil. Samalah, gambar dia sama. Okey, boleh tak? Dah 1 jam lah ni. Aduh, kena cepat sikit lah. Okey dah, seterusnya saya masuk kepada graf V. Okey, tengok graf V. Graf V sama je, tak ada masalah. Okey, cos 0. So dapatlah balik AU cos omega T. Ni saya rasa awak dah pandai dah ni. Okey, cos. Macam mana graf cos? Ini positif, so dia kat puncak. Okey, ini adalah VMS negative 1. Ini T second. Okey, ini period. Ini tak boleh A dah Ini AU. Ini negatif AU. Kenapa bukan A cikgu? Sebab A adalah untuk X sahaja displacement. Tapi kalau V ini adalah Vmax. Vmax formula dia adalah AU. Saya masuk lagi sebab dah 1 jam lah. Okey, V sama dengan AU omega T plus phi. Dia tanya apa jadi kalau phi adalah pi over 2. Okey, saya masuk je pi over 2, so saya akan dapat AU cos omega T plus pi over 2. Okey, ni saya akan dapat formula ni. Betul tak? Okey. Ini nampak tak ini? Yang inilah nanti yang guna shifting tadi tu. Kalau tak nak guna shifting sebenarnya dia dapat sign lah. Okey, so awak tengok ini adalah shifting kepada positif. So saya kena gerakkan dia sebanyak pi over 2. So pi over 2 maksudnya dia duduk sini lah. So graf saya akan jadi, okey ni graf cos kan, graf cos macam ni kan. So saya akan shiftkan dia sebanyak separuh pi over 2. So dia macam ni. So graf saya macam ni. 1 T second. Ini AU negatif AU. Ini okey, boleh faham tak ni kenapa saya shifting dia sebanyak pi over 2? Faham kan? Boleh tak? Boleh madam. Okey. Sama jugalah dengan ni ni pun sama. Yang ni kalau siapa dah faham shifting tu dah okey dah tu. AU cos omega T plus 3 pi over 2. Okey, macam mana nak lukis ni? Alamak tak tahu. Okey, lukis cos dulu. Lukis cos. Cos. Kenapa saya buat positif Sebab ini positif. Okey, kalau dia ada negatif, awak kena buat cos negatif bawah awak punya mean tu. Mean tu adalah refer kepada this equation. Katalah equation awak, cikgu my equation is A. Nanti yang dekat sini ada. Contohnya ni lah ni. A sama dengan negatif AU squared sin. So saya tak boleh buat sign positif saya akan my main adalah kat bawah. So main tu adalah refer the original equation tu. Okay ni, so saya akan shift sebanyak 3 pi over 2 lah. Okay, tengok 3 pi over 2 ke kanan 1, 2, 3. Starting point saya macam ni.
So graf saya akan jadi macam ni. So ini V ms negative 1 T second. So ini Au period dah settle. Okay, ini pula V kosong. So negative Au squared sin omega T. Sebab V kosong habislah kan. Okay, macam mana nak lukis graf ni? Okay. Ini A, ms negative 2 T second. Okay, dah. Be careful. Ini adalah negatif, sign negatif. Jangan nak buat sign je. Ini adalah ke bawah. Sebab due to the negative here. So yang ini period. Masih lagi period. Kenapa period? Ini time. Time adalah cycle. Okay, yang ini awak letak Au squared. Yang ini negatif Au squared. Au squared, Au squared. Depend pada yang inilah depan ni. Okay, yang ini pula. Saya kena laju sorry Okay, Au squared sin omega T plus pi over 2. Okay, ni saya guna ni tau. Okay, saya akan refer kepada graf ni. So, saya akan shift ke kanan sebanyak pi over 2. Okay, kalau awak dah terror, awak dah nampak imaginary dia macam ni. So, graf dia start dekat bawah ni. So, dia akan macam ni. Nampak tak? Macam ni. Saya shiftkan dia sebanyak pi over 2 ke kanan. So, ni lah hilang. So, dia start daripada bawah. So, ini A, ms negative 2 T second. Masih lagi ini Au squared, ini negative Au squared. Okey, dan seterusnya ini pula. Ini pun samalah negatif Au squared sin omega T plus 3 pi over 2. Okay, ni. So, saya akan lukis ms negatif 2 T second. Okay. Sama juga saya akan buat graf negative sign kat bawah. Okay, negative sign. Tapi saya kena shift 3 kali lah. 1, 2, 3. Buang 3 ni. So graf saya bermula di puncak. Puncak ke puncak. So ini adalah period lah. So ini Au squared, ini negatif Au squared. Okay, boleh tak shifting ni? Boleh kot? Boleh madam. So nanti cuba yang dah saya bagi ni print buat. Itu sebagai awak punya ni lah. Okay, seterusnya saya dia punya equation Okay, graf kita dah settle. Kita kena tahu macam mana nak derive dia lah. Ni derivation it can apply lah. Okay, awak kena tahu bila you differentiate sign, you akan dapat cos. Bila you differentiate sign, you dapat cos. Bila you differentiate cos, you akan dapat negative sign. Okay, formula given. Formula awak hanya akan bagi yang inilah. Kalau awak tengok kat formula, siapa yang dah tengok formula. Okay, list formula yang dia akan bagi. Ni. Okay. Dia akan bagi awak general iaitu X equals to A sin omega T. Yes, you can use this. This is only boleh guna kalau dia adalah dekat equilibrium. Tolong ingat saya cakap. Ini hanya boleh digunakan kalau dia duduk dekat equilibrium. Maksudnya bila T kosong, X kosong. Boleh guna ni. But let's say dalam you punya exam, dia bagi tahu when T0, X is positive A. Awak janganlah guna formula ni. Awak kena ubah sin tu jadi cos. Ataupun you boleh letak sin omega T tapi you kena tambah phi. Kalau saya tak akan tambah phi, saya pening. So saya akan letak cos. Saya akan tukar formula ni jadi X equals to A cos omega T. Ini berlaku bila T kosong, X sama dengan positif A. Apa jadi pula cikgu kalau T kosong, X negatif A? Yes, I will change my formula become negative cos omega T. Tambah negatif sajalah. Apa maksud T kosong, X positif A? Dia duduk kat puncak kat A. Apa maksud T kosong, X negatif A? Dia duduk kat puncak tapi dekat sebelah kiri. Apa maksud T kosong, X kosong? Dia duduk dekat equilibrium. Itulah maksudnya. Start dia punya permulaan, dia tekan stopwatch tu.
Okay, yang kedua adalah V. V ni you akan ada dua formula iaitu differentiate dengan formula ni. Okay, bila masa nak pakai formula ni, bila masa nak pakai formula, look at the question. Kalau dia bagi time, when they give you given time, so please differentiate. But if they give you displacement, you akan guna formula ni. Sama juga dengan A, dia akan ada differentiate. Ada dua differentiate lah. Satu you differentiate V, another one you differentiate 2 kali X. So when they give you time, please differentiate lah. But when they give you X, you akan guna formula ni. Okay, seterusnya adalah formula kinetic energy, potential dengan total energy, and then formula omega, period untuk pendulum dengan spring. That is the only formula untuk chapter 9. Okay, ada berapa formula yang tak ada? Ada 2 formula kena hafal ni, formula ni. Nanti benda ni kan saya dah suruh awak print kan. So tulis formula ni, formula ni you kena hafal. Formula ni memang akan sampai buat pasti you akan nampak banyak kali soalan ni tanya. Dia akan tanya Vmax dengan Amax. So Vmax budak hafal, aw, dia ingat aw. Ni kena hafal. Amax, aw squared. So kena hafal ini formula 2 ni. Okey, saya pergi kepada differentiate. Okey, tengok differentiate ni. Okey, tengok differentiate V sama dengan dx over dt. X sama dengan A sin omega t plus V. Saya differentiate sin. So, bila saya differentiate sin, dia akan jadi cos. So, saya differentiate sin, dia akan jadi cos. Okey, differentiate ni kita akan differentiate 2 kali. Satu kita akan differentiate luar, satu lagi kita akan differentiate dalam. Okay, contoh saya buat. Okay, tak awak dengar ke saya cakap ni? Itulah dia. Okey tak ni? Okey. Dengan bising Itulah, dia duduk kat unit ni macam ni lah. Budak ni tumpahkan air. So bising sikit lah duduk ramai-ramai dekat sini. Kat rumah anak saya pula bising Okay, so contohnya X sama dengan A. Apa pula A, nilai-nilai. Okay, letak nilai. X sama dengan 7 sin 5t tambah pi over 2. Tu bagian susah. Soalan nak suruh differentiate V. Okay, dia suruh differentiate V, dia suruh cari V. Okay, so V sama dengan dx. Nampak dia dah tertekan ni. Okay, sama dengan dx, dx over dt. Ya, okay, jap. dt. Dia dah bengong ni, jap je. Okey, dt. Kenapa dia nak hilang-hilang pula dah ni? Okey. Dia dah ada, saya tertekan something lah ni. Okey. Sekejap, saya kena buka balik tutup. Saya tertekan something. Okey, dt. Okay, V sama dengan dx over dt. Dia nak hilang dulu pula. Okay, sama dengan, so saya akan differentiate lah ni. V sama dengan dx over dt. Kenapa dia nak menghilangkan diri pula ni? Okay. Hilang lagi. Geram aku. Budak-budak dia nak hilang. dt. Mana aku nak pergi hilang-hilang. Sekejap, buka barulah. Okay. V sama dengan, dia dah tak betul lah kat sini lah. Saya kena pergi buka dekat OneNote jap. Bukan dekat sini.
Okay. Okay, V sama dengan dx over dt. Okay, so tadi X saya sama dengan 7 sin 5t plus pi over 2. Okay, contoh je lah macam ni lah. Okay, so saya kena differentiate. So apa yang saya kena buat? Saya masukkan nilai lah d over dt 7 sin 5t plus pi over 2. Okay, saya ambil X ni lah sebab X ni saya masukkan nilai ni semua. Okay, you nak differentiate siapa? You nak differentiate T. So cari T. Mana ada T kat sini? Oh ni T. T duduk kat sini lah. T duduk kat sini. Ni ada bracket lagi ni. Okay, T duduk kat sini. Okay, so T ni dia duduk inside sin. So sin ni adalah satu paket. So you jangan pecahkan paket tu ya. Paket tu duduk di dalam tu. Okay, siapa yang tak ada kaitan dengan T? 7. So 7 ni bawa ke depan. So dia akan jadi 7. Okay, and then you kena differentiate 2 kali Ada satu yang pertama you kena differentiate sin sebab dia d over dt sin 5t plus pi over 2. Ini yang you kena differentiate. Katakanlah dekat depan ni ada 7 k, z, w, m, semua bawa ke depan. Sebab t tak ada kat sini. Yang ada t adalah in this one sin ni. Dia. So dia adalah satu keluarga. Awak tak boleh pecahkan keluarga dia dulu. Okay, so saya nak differentiate T but T is inside sin. So sin pun kena di-differentiate kan. So differentiate sin, you will get cos. So cos apa? Kena copy ni. Ini macam paket air. You ikat, you jangan buang. Dia tak boleh, nanti dia pecah. So ini kena follow. Ini tak boleh pecahkan dia. Biar dia. Okay, lepas tu T dekat sini kan. Okay, ni pula you kena differentiate. Saya cakap tadi you kena differentiate 2 kali. Okay, so sebelah T siapa? 5. So 5 ni you kena bawa keluar. So 5 akan duduk sini. Katakanlah T ni depan dia ada 10, 20, ada 5XWZ. 5XWZ yang selain daripada T semua kena bawa keluar. Kenapa yang ni tak perlu cikgu? Sebab ni tak ada T. Sebab you punya main character adalah T. So T ni duduk dalam sin. So dia kena 2 kali lah. Satu you differentiate sin, satu you buat dalam dia. So you akan dapat 35 cos 5t plus pi over 2. So this is the V lah. So itu differentiate. Okay, boleh tak differentiate tu? Boleh. Differentiate ni adalah you belajar masa AdMath nanti. Saya nak tanya, differentiate tak belajar lagi kan fizik kan? Fizik pula dia untuk SEM ni, maths. Belum lagi kan? Belum. Tapi yang ni you akan belajar masa SEM 2. So better bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian. So yang ini tolonglah take note. Memang sekarang you kata apa ni, tapi nanti SEM 2 nanti you akan belajar ni differentiate ni. So differentiate ni very important lah. Okay, ni saya bagi contoh satu lagi contoh. Satu adalah A pula. Saya nak cari A. Dia bagi V sama dengan 10 pi 10 pi cos 7 pi t minus pi over 2. Ni contoh lah. Ini saya bagi susah ni, kalau boleh buat ni memang terror lah. Okay. Saya nak cari A. A sama dengan dv over dt. So saya akan differentiate ni lah. Yang semua ni. 10 pi cos 7 pi t minus pi over 2. Ni saya nak differentiate ni. Okey, apa yang pertama saya buat? Saya cari siapa yang saya nak differentiate. T. Okey, mana T? T. Ni T duduk sini. Okey, siapa yang tak ada kaitan dengan T? Ini. Orang ni tak ada kaitan dengan T. So bawa dia ke depan. So dia akan jadi 10 pi. Okey, this one the one that I want to differentiate lah. Okay, d over dt cos 7 pi t minus pi over 2. So this is the thing that I want to differentiate lah. Okay, so t is t. Okay, ni ada bracket ni bracket sebab dia dalam satu paket ni. Ni satu paket tak boleh pecah. Saya nak differentiate t but t is belong to cos. So cos I have to differentiate. So bila bentuk awak nampak t ni berada di dalam orang lain punya rumah. So you kena differentiate 2 kali. So differentiate cos, you will get negative sign. So you get negative 10 pi sin. Ini kena, jangan ubah. Ini jangan ubah. Okay. Siapa duduk depan T? 7 pi. Bawa dia ke depan. So 7 pi duduk sini.
So you will get negative 70 pi squared sine 7 pi t minus pi over 2. So this is your E lah. Okay. Boleh? Boleh tak yang differentiate tu Saya harap boleh Tak boleh tu kena boleh lah ya. Okay. Alright, lepas tu formula yang tu saya tak nak tunjuk lah yang itu sebab saya tak rasa dia akan keluar yang differentiate tu lah. So yang tahu you kena yang derive tu, yang differentiate tu yang kena tahu. Okay, ada dua formula tadi saya cakap kena hafal iaitu AU dengan AU squared. So ingat Vmax, AU, Amax, AU squared. Macam kat mana berlaku Vmax? Dekat equilibrium. Dekat mana berlaku Amax? Dekat puncak positif and negatif. Okay, yang lain dah settle. Kita dah ni differentiate tadi lah. Differentiate cos dapat negatif sin. Itu differentiate. Lepas tu kita yang ini kekal. Nampak dia kekalkan. Yang packet tu kekalkan. Jangan keluar. So siapa duduk sebelah T, omega. Omega bawa keluar. Nampak dia keluarkan. Au. Okay. Energy. Yang ini graf yang tadilah terakhir. Okay, graf ni kena hafal sebab dalam learning outcome, kita tengok learning outcome, dia kata tadi derive and apply. Okay, derive and apply. Okay, saya tak rasa dia suruh you derive. Kalau dia suruh you derive, you kena gunalah formula ni, you derive kan. Okay, apply lah. Saya rasa dia banyak apply. Sebab apa apply ni maksudnya you kena guna formula ni lah. Dan formula ni you tak perlu hafal. Kalau you ingat balik dekat tadi yang saya bagi tu kan, formula dia dah given. Okay. Cuma ada satu lah yang you kena hafal iaitu graf. Sekejap, mana graf? Graf. 2 jam cerita pasal benda ni. Mana graf? Graf. Masuk graf. Ni. Graf mangkuk tu. Kita panggil dia graf mangkuk. Mana graf mangkuk tu? Ni mangkuk. Best. You kena discuss. Dalam learning outcome dia kata discuss. Discuss maksudnya macam-macam Discuss can be sketch, can be they ask you to find value, they can ask you to interpret. So macam-macam discuss tu. Okay, so graph ni saya nak you ingat gambar rajah dia. Saya dah bagi you ini F4 ke tadi, tak ingat kat mana. Ni. Okay, ni yang terakhir lah. Okay, graf ni tolong ingat graf mangkuk. Budak-budak dulu dia ingat graf mangkuk. Mangkuk. Macam mana graf mangkuk tu? Kita panggil dia graf mangkuk ayun lah kalau tak ingat. Mangkuk. Mangkuk. Ni mangkuk. Mangkuk. Mangkuk ni adalah refer kepada U. Nampak bentuk U. Ni bentuk shape U. So ini adalah U. Okay, ni jangan hafal. Ada dekat list formula. Mana? Kat mana? Ni? Salin je ni. Salin ni nanti. Sebab kita nak ni graf dia kan ketulis ni. Salin je. Okay, tu graf mangkuk. Okay. Yang kedua. Okay. Yang kedua adalah graf mangkuk terbalik. Mangkuk terbalik. Ni mangkuk terbalik. Mangkuk terbalik. So yang ini amplitude kosong negatif A. So ingat mangkuk terbalik. Mangkuk terbalik ni siapa punya? K, kinetic energy ni. Tulis formula tu nantilah kat sini. Okay, dan last sekali adalah saya tak label ini E joule, ini X meter. Okay. Satu lagi adalah penutup mangkuk. Ni penutup mangkuk. So penutup ni adalah E, total energy. So this is the graph that you need to memorize lah. Mangkuk, penutup. Mangkuk terbalik, tutup. E, U, K. U bentuk U, K terbalik. Jangan lupa tulis amplitude, 0, negatif A. Macam saya buat lah ni, negatif A. Dia mesti berakhir dekat negatif A, A. Because amplitude. Sorry ni positif Sebab dia tak akan beyond A. Kan ingat tak saya cakap, dia tak akan pergi beyond than A. A tu apa? A tu amplitude, maximum displacement. Okay, boleh tak graf mangkuk ni? Boleh, ada. Okay, dah habis. Satu lagi last period.
Period. Oi lama no cerita ni. Okay, period tak perlu risau sebab dia hanyalah use. Mana saya punya learning outcome ni. Dia hanyalah use, nampak ni. Use expression for period SHMT for simple pendulum and single spring oscillation. So maksudnya you hanya guna use sahaja. Determine ni adalah dekat eksperimen. Eksperimen yang awak akan buat nanti minggu depan. Eksperimen tu kan practical test tu lah ni. So ini dia keluar kat eksperimen. So tak perlulah yang ni investigate ni semua tak ada. So ini je use. Use maksudnya apa guna, tak perlu derive. So kita tengok apa benda formula yang kita kena pakai. Okay, formula yang you akan pakai adalah formula ni. Ni. T equals to 2 pi square root m over k. Saya tak nak pergi kepada detail lah sebab kalau awak tengok nanti saya takut awak pun pening kepala tengok. Okay, sebab dia ada angle, tengok nampak ni. Dia ada bagi tension, weight, dia pecahkan macam chapter 4. Lepas tu dia masukkan nilai ni. Okay, dia tunjuk bahawa A ni adalah you dapat A, formula dia negatif GL over X di mana A is directly proportional dengan X tapi negatif. So dia dah obey SHM lah. So that's why dia kata dia ni adalah sejenis SHM sebab dia boleh obey formula ni. Okey, dari situ keluarlah formula ni. Ini digunakan untuk spring. Okey, satu lagi dan condition ni. Condition ni mungkin boleh keluar kat UPS lah. Condition untuk menghasilkan simple pendulum adalah mesti angle less than 10, string must be inelastic and only gravitational force tension saja acted lah. Tak boleh ada force lain. Okey, yang seterusnya adalah spring. Ni case spring. So spring kalau you you letak load, dia hanya akan ada F dengan weight saja. Ini equilibrium tengok ni equilibrium. But then you tarik, bila you tarik dia akan ada gain acceleration. Yang ini without anything at rest. Ini dekat equilibrium at rest. Yang ini bila you tarik dia akan ada acceleration lah. Okay. So bila dia dalam equilibrium, so you akan dapat formula ni. Bila you tarik dia akan ada formula ni. So dia akan terbit lah ini. Dapat jugalah negative X. So dia obey HHM. Okay, formula dia jangan risau, you tak perlu tahu dia punya derivation. Okay, this one lah the formula dia yang you kena guna period. T equals to 2 pi square root m over k. Where m is the mass of object, k is the spring constant. Condition untuk menghasilkan spring ni ada spring mass system ni adalah elastic limit of the spring must not exceed when the spring is being pulled. The spring light should be obey Hooke's law and no air resistance and surface friction. So this one can be boleh keluarlah dalam UPS sebab dia adalah konsep tak apa, UPS kan boleh tengok buku. Okay, so habis. Okay, formula tadi tak perlu hafal, tengok dekat list formula ada, tapi kena tahulah siapa punya. Okay, senang je. T sama dengan 2 pi L over G. L ni apa? Length. So kalau length mana ada kat spring, so ini adalah spring pula, ini adalah pendulum punya lah. So ini adalah pendulum punya. Pendulum kan L ada pendulum. Okay. T equals to 2 pi m over k. Saya dulu kalau formula dulu kita panggil dia mak. Okay, mak ni k. K tu apa? Spring. So ini adalah spring constant, right? So ini adalah spring punya formula lah. So bila baca soalan tengok dia pendulum ke dia adalah spring. Kalau spring guna formula ni. Kalau pendulum guna formula ni. Because the dalam you punya learning outcome only use saja, guna. So dia suruh you pakai saja. Tak perlu derive. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Okay, dah habis chapter ni. Okay, kita masuk kepada soalan tutorial. Sebelum kita masuk tutorial, kita tengok dululah. Saya rasa saya dah bagi. Saya tak tahu saya dah bagi ke tak bagi ke. Saya agak confused ramai. Save. Macam mana? Saya dah bagi kot. Saya tak tahulah. Kalau saya bagi, saya lupa. Kau tengok je lah. Ni sebagai selingan. Pening lah, banyak sangat bercerita lah. Tahu saya dah bagi tak? Saya dah bagi ke yang ni TikTok ni? Budak ni. Saya dah bagi tak? Belum. Tengoklah dia sebagai ni. Adakah this is your feeling now?
Yes. Betul. Betul lah. Saya tak tahulah siapa dia ni, saya pun tak tahu. Okey, so memang betul lah. Dia macam dia macam dia cakap tadi lah, macam seolah-olah tak ada apa dia cakap. Tak ada hari esok. Tak ada hari esok kan. Macam seolah matrik ni esok ni tak muncul dah. Semua benda dia nak cepat. Lah macam ni. Saya baru je habis cerita SHM, tiba-tiba tu nak buat tutur kan. Tapi itulah sebab macam saya pernah jumpa satu lagi TikTok, dia kata saya tak dapat nak tangkap save dia. Dia kata matrik ni patutlah samalah juga macam ni. Dia kata terkejut, dia kata sebab apa matrik ni laju hari public holiday ke Sabtu Ahad pun dia buat sekolah, dia buat kelas. Awak kena tak macam tu? Public holiday pun ada ke kelas? Ada. Aduh, ya Allah, rajanya lecturer awak yang buat kelas waktu public holiday. Saya tak sanggup buat public holiday buat kelas. Rajin tau lecturer awak yang buat public holiday kelas. So awak patut kena lagi rajin. Sebab awak dapat lecturer rajin, so awak kena lagi rajin. Banyak ke lecturer yang buat public holiday waktu kelas? Tak nak cakap lah. Banyak Habis tu public holiday memang nasib baiklah COVID kan. Kalau tak COVID mampus tak boleh pergi jalan-jalan lah. Betul. Itulah saya rasa mungkin due to the COVID kot. Nanti kalau dah back to normal saya rasa tak ada kot public holiday ada kelas. Gila betul lah public holiday buat kelas. Oh dahsyat. Okay dah, so saya masuk kepada ni this one lah. So macam betul lah apa budak tu cakap kan. Matrik ni macam tak ada hari esok. Saya tengok saya tu macam gelak-gelak. Dia kata memang betul lah, gila semua betul. Laju dia macam speed of light. So tak apalah, benda tu is common. So apa yang you rasa, you kata cikgu saya rasa laju lah. Yes, everyone, semua orang rasa benda yang sama. Bukan awak seorang je, ramai. Saya pun dulu masa matrik pun saya rasa benda yang sama. Tapi we survive. Berjaya juga kan. Boleh. Okey dah, masuk chapter 9 setengah jam. Tak tahulah sempat ke tak ada. Okey, setengah jam ni mungkin saya target sampai soalan nombor 2 je kot untuk objektif structure. Okey, saya dah explain SHM. Saya dah solve problem berkait dengan ni. Saya dah ingat ini hanya berlaku dekat equilibrium. Kalau dia bukan equilibrium, tukar je course. Okey, saya dah tunjuk derive, saya dah tunjuk ini. Saya dah kata yang ini guna bila masa nak guna differentiate bila dia bagi you time lah. Bila masa nak guna X kalau dia bagi you X. Nanti kita tengok soalan ni macam mana. Okay, kinetic energy ini pun formula given, tak perlu risau. Emphasize relationship between total SHM energy dengan amplitude. Ini sebenarnya formula sajalah. Okay, and then you can, ini adalah nak cerita pasal yang saya cakap tadi tu lah. Kalau dekat maksimum hanya ada potential energy. Kalau dekat equilibrium hanya ada kinetic energy. Kalau dekat maksimum ada potential energy. Inilah dia nak cerita pasal kait-kait energy dengan amplitude. Okay, and then velocity, acceleration, kinetic energy, potential energy. Ini cara nak kira lah tadi tu lah. Okay, lepas tu kita dah buat graf Graf semua kita dah buat ni. Ni graf mangkuk. Ingat graf mangkuk ayun tu. Okay, lepas tu period kita ada 2. Satu simple pendulum, satu spring constant. Yang 2 ni tak ada sebab ini adalah berlaku dekat you punya eksperimen. So semua tu saya dah go through Okay dah, kita tengok kepada objektif. Define simple harmonic motion. So what is simple harmonic motion? Dia adalah predict motion without loss energy. Semua betul. Which the acceleration inversely proportional salah. Inversely salah. Directly betul. Directly proportional to displacement from equilibrium position and directed towards equilibrium but in opposite direction. Yes, betul. So jawapan dia C. Dia mesti opposite. Di mana A mesti opposite. Dia tak boleh directly. Okay, soalan nombor 2. Which of the following statement is true about magnitude of acceleration object undergoing simple harmonic motion? So directly velocity. Bila masa kita cerita pasal velocity? Directly proportional with displacement. Yes, dia directly. Dia bukan inversely, dia mesti directly. Okay, soalan number 3. A 5 kg ball compressed at highest end of the spring undergoes simple harmonic motion. At what position the speed is maximum? Bagi tahu saya dekat mana Vmax? Tadi saya cakap dah. Dekat mana? Dekat mana Vmax? Dekat mana? B. B. Yes, equilibrium
position. So ini kena hafal Dekat mana pula berlaku? Dekat Amax. Kalau Amax jawapan dia ni lah, dekat C ni. Awak jawab dekat C. Kenapa bukan dekat D? D ni adalah between. Dia tak sampai lagi. Starting je, dia tak ada cakap maximum. Kalau dia cakap maximum point, yes, antara D atau C. Tapi yang ni dia tak mention. So kalau dia tanya what is the maximum acceleration, so awak akan jawab C lah. Okay, soalan number 4. A particle undergoes HHM, which are the following graph represent velocity time graph when a body initially at negative A amplitude. Negatif tau, ni ada negatif, simbol negatif. Okay, so kalau awak tengok ni, saya tak boleh nak tulis macam nak tahu, tak boleh. Saya kena baca. Saya kena macam ni. Okay, graf V lawan T. Tapi dia kata when the body initially at maximum negative A. Maksudnya bila T kosong, X dia adalah negatif A. Itulah soalan dia. Dia tanya graf V macam mana kalau bila T kosong, X adalah negatif A. Awak tak boleh terus ambil ni Ini adalah graf kalau X lawan T. Ya, graf dia macam ni. Negatif A, betul. Ini kalau X lawan T, soalan bukan nak X, soalan nak V. So, apa yang awak kena buat? You kena buat equation dulu. So, graf awak adalah ni. Shape dia macam ni. So, kalau shape macam ni, awak tahu dah. Ini graf apa? Cos. So, saya akan terbitkan expression dia. X sama dengan negatif A cos omega T. Kenapa cos? Dia start ke amplitude. Kenapa negatif? Sebab dia start daripada bawah, negatif. Okay. So saya nak V. So apa formula V? dx over dt. So saya akan differentiate lah. D over dt negatif A cos omega T. So saya nak differentiate siapa? Okay, siapa saya main punya karakter? My main superstar is T. T, look at the T. Ni T. So I nak differentiate T. So siapa yang tak ada kat T? In negative A. So bring negative A in front. So V equals to negative A. So differentiate cos, you will get negative sign. Omega T. Okay, you ada negative sign tau, omega T. And because T ni duduk sebelah omega, so omega ni kena bawa ke depan. Sebab you kena differentiate 2 kali. So ada omega lagi. So negative will become positive. So you will get A omega sin omega T. So this is your graph. So your graph adalah sin. Okay, mana graph sin? Ini dengan ini. Ini salah. Dan dia positif. So inilah. So the answer is A. Boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Boleh. Okay, kita masuk soalan number 4. Which are the following represent the graph of energy against? Energy lawan displacement. Graf apa? Mana graf je awak rasa? A lah, graf mangkuk. Ingat, ini macam UPS boleh keluar macam ni lah. Graf apa? Oh, graf mangkuk je ajar tu. Awak tak ingat gambar ni, awak ingat graf mangkuk. Mangkuk ayun. Okay dah, kita masuk soalan number structure. Macam budak cakap, macam tak ada hari esok lah. Okay dah, saya kena cepat ni. Ni saya jumpa awak hari esok kan. Okay, nombor 1. The displacement of particle undergoing simple harmonic motion is given by this formula where x measure in meter and t in second. Determine. Soalan dia senang. Amplitude, angular ni. Okay, so apa first kali bila nak buat soalan macam ni? Kena buat general. So the first thing you need to do is tulis general equation. So ini cara nak jawab exam. So pertama sekali awak tulis balik formula tu. Okay, bawah dia tolong tulis general. So saya nak nanti esok saya akan panggil nama lah yang buat ni. So nanti saya bagi contoh. Saya nak mesti ada bawah ni general equation. Okay, please be careful on the unit. Sebab kadang-kadang dia trick. Dia nak bagi trap you adalah dekat unit lah. Unit please be careful. Saya nak everything in SI unit lah. So your 8 is amplitude, your 4 pi is omega. Okay. So question number A, they ask you amplitude. So what is your amplitude? 8. Tulis 8 je salah. Mesti ada unit meter. Ramai je tulis 8. Dia excited sangat. Oh soalan senang 8. Salah. Mesti ada unit. In physics, unit is compulsory.
Tak ada unit, salah. Berdosa besar. Unit kena ada. Sayang tau satu markah dia tak akan bagi 0.5, tak ada. Unit mesti kena letak. Number B, they ask you to find angular velocity. Apa formula dia? Apa simbol dia? Omega. So do you have omega here? So 4 pi. Salah. Kena letak unit. Red S -1. Mesti letak unit Unit wajib. Number C, they ask you to find period. So they ask you to find T. You mana ada T, tapi you tahu formula tadi. Ada dekat list formula dia beritahu omega sama dengan 2 pi over T. So sama dengan 4 pi. Pi cancel. So you get T. T 2/4 0.5 lah kan, second. Number D, they ask you to calculate the displacement when T is 0.2. So dia suruh cari nilai X. Okay, formula you adalah X. Okay, saya nak cari nilai X. Okay, tapi T dia bagi 0.2 je, substitute value je lah. So X equals to 8 sines 4 pi. So your T is 0.2. Okay, this one is very important lah, calculator. Make sure your calculator in radian. So how you want to change in radian? Tekan shift setup. 1, 2, 3, 4. Angle unit number 2. So 2 radian. Okay, tekan sekali jalan tekan sekali jalan. 8 times sines 4 pi, 4 pi. Apa ni? 4 pi times 0.2. Okay, you get the answer. This is the answer lah, 4.70. Unit, apa awak rasa unit dia? Apa unit dia ni? Meter. Yes, meter. Sebab dia displacement meter. Dah, tu je lah. Macam ni lah soalan exam lebih kurang macam ni dia direct dia soalan dia. Okay, soalan number 2. Saya target nombor 2 lah, kalau sempat lari juga bagus. The displacement of particle oscillating in the simple harmonic motion is given by this. Mesti dia akan bagi you equation. Bila you bagi equation, akan tulis balik kita tulis balik. Bawah dia letak general. Okay, but X is measured in cm, T in second. Dia saja je. Kita nak perangkap awak lah situ. Okay, saya tak nak jawapan dalam bukan SI unit. You please change everything in SI unit. Kenapa tak nak? Sebab nanti kalau soalan tu tiba-tiba minta benda yang lain dan benda tu dalam SI, contohnya dia minta energy. Awak tahu unit energy joule, tapi awak tak tukar, lepas tu jawapan air awak tak akan dapat joule. Sebab joule mesti semua dalam SI unit. So please tukar benda yang you tahu. You tahu kan cm nak tukar meter darab 10 - 2 je. It's not a big problem, tak problem yang besar pun. So X sama dengan 4 sin 10 pi T. Okay, dah tulis ni, bawah tu wajib letak general equation. Lepas tu bulatkan, ini adalah A, ini adalah omega. So supaya you tak buat benda yang salah lah. Okay, tetapi buat bawah ini cm. Ini second. So you alert this one in cm. So you tahulah ini bukan SI unit. Okay, soalan nombor 1. Dia suruh cari V maximum. Apa formula V maximum? Kita tengok dekat formula. Ada ke formula V maximum? Ada tak formula V maximum? Tak ada. Tak ada. Berapa? Berapa pula? Apa formula dia jadi? Yes. Ingat aw. So nanti dekat tu tulis. Memang sekarang awak hafal aw. Nanti masuk chapter 14 awak tak ingat dah apa benda formula dia. So ingat aw. Kalau dulu budak saya dia ingat ada kawan dia nama aw. Dia ingat aw. Okay. A. Berapa A saya? 4. Okay, tukar Ini -2. Omega 10 pi. Kenapa omega tak payah tukar? Sebab omega rad dia memang dalam unit second. Kecuali dia kata time ni dalam unit minute. Kena tukar. Selalunya dia tak tukar lah. Dia tak akan menyusahkan hidup awak yang susah lah tu. Okay, 4, 10, -2 darab 10 pi. Okay, so you akan dapat jawapan ni. Jawapan akhir tak boleh dalam bentuk ni. So you tukar 1.26. 1.26 unit ms -1. So jawapan tak boleh, jawapan akhir tak boleh dalam bentuk fraction. Mesti dalam bentuk titik perpuluhan. Unit, kenapa unit ms -1? Maksimum pula. Velocity memanglah ms -1. Jangan fikir bukan. Dah settle. Alright, number B.
Okey, kita tengok soalan nombor B pula. Dia minta velocity tapi dia beritahu bila X adalah 3 cm. Okey, ingat tak saya cakap tadi? Okey, kalau awak katakan, sebab awak sekarang memang awak kata awak hafal, tapi nanti bila awak pergi kat formula ni, okey, saya akan pergi tengok formula velocity. Ni formula velocity. Okey, saya nak tanya awak, saya nak guna formula differentiate ke saya nak guna formula belakang ni? Dia bagi apa tadi? Apa yang dia bagi tadi? Dia bagi X sama dengan 3 cm. So saya nak guna yang mana? Mana the best solution? Saya nak pakai differentiate ke saya terus pakai plus minus omega square root A squared minus X squared? Formula belakang. Formula belakang. Yes, sebab dia dah bagi X3. So saya akan pakai V sama dengan plus minus omega square root A squared minus X squared. Sebab awak ada X. So pakailah yang ada X. Kalau awak guna differentiate, awak tak ada time. So awak akan mati kat situ. So apa yang dia given, so you use the one that dia bagi itulah. Okay, your omega is 10 pi plus minus 10 pi square root. Your A is 4 tapi 4 times 10 negative 2 squared lah sebab dia dalam cm . So your X pun dalam cm, 3 times 10 negative 2 squared. Okay. Alright. So saya akan dapat 10 pi darab square root 4 power of negative 2 squared tolak buka bracket 3 kuasa negative 2 squared. So I will get this answer lah 0.83. So plus minus 0.83 ms negative 1. Okay. Jawapan apa saya tak tahu saya tak hafal jawapan. Jawapan betul tak? Betul lah. Tapi dalam cm. So janganlah kita tak nak cm. Kita nak meter. Kita buat dalam SI unit. Sebab sebenarnya jawapan mesti dalam SI unit. Okay, soalan number C. They ask you to sketch graph V lawan T. Dia suruh you lukis graph V lawan T. V lawan T. Okay. Ni saya lukis kat tepi ni lah Okay, dia suruh saya lukis graph nombor C V lawan T. So graph saya adalah V ms negatif 1 T second. Buat macam ni satu markah. Lepas tu saya tak tahu cikgu. Okay. Awak dah ada X. Sekarang ni awak nak graph V. So apa yang you kena buat? You kena differentiate lah ni. So you kena differentiate ni. Okay, so saya guna X sama dengan 4 sin 10 pi T. Ini X. Saya nak V. V sama dengan dx over dt. Sama dengan d over dt 4 sin 10 pi T. Okay. So, saya nak differentiate T. Nampak tak T ni? T duduk dalam ni. Ni paket. Jangan nak buang paket dia ni. So, siapa yang tak duduk dalam paket? 4 bawa ke depan. 4. Differentiate sin dapat cos 10 pi T. Okay. Lepas tu, tak boleh. Sebelah T ni ada 10 pi. Bawa keluar balik 10 pi. So, you akan dapat 40 pi cos 10 pi T. Make sure yang sin apa-apa ni mesti sama. Mesti sama nak sama. Tak boleh tak sama So jawapan awak adalah 40 pi cos. Macam mana graf cos? Dia bermula di puncak, berakhir di puncak. So 40 pi negatif 40 pi T. Janganlah malas tulis T. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab you ada nilai. You kena cari nilai T tu. Macam mana nak cari nilai T? Okay, you ada omega tadi. Omega you adalah 10 pi. Okay, omega you 10 pi. Omega sama dengan apa? 2 pi over T. Pi boleh cancel. T bawa sana. So 2 bahagi 10, 0.2 lah. So letaklah 0.2. Okay. Boleh tak? Boleh ke tak? Diam dah. Tidur ke apa ni budak? Boleh dah. Boleh. Boleh, madam.
Okay, saya stop lah sebab saya cakap tadi saya nak stop sampai nombor 2 kan. Okay, sebab saya nak bagi peluang sebab awak pun baru belajar. Hello, Mak. Sampai? Okay, jap. Oh, belum. Okay. 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 So, inilah dia punya cara lah. Okay. So, saya bagi awak peluang untuk buat nombor 3 ni. Cuba try lah buat sampai habis ni. Sampai ni lah semua ni lah. So esok kalau awak ni busy betul. Awak esok, saya tak faham. Macam mana cerita dia? Esok pukul 10 hingga pukul 12 kimia. Sekejap, stop dulu. Yes. Kenapa